Bismillah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Dan jemaah muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita membuka halaqah ilmu pertemuan pagi ini dan kita bacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita membawa hati kita sebentar untuk mensyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinannya, dengan sifat kasih sayangnya. Pada hari ini usia kita, umur kita Allah Taala panjangkan. Dan di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini hati kita Allah Taala panggil untuk sama-sama kita melaksanakan tanggungjawab kita di atas muka bumi ini, yang mana hakikatnya tanggungjawab ini hanyalah sementara. Peluang pada hari ini adalah sementara. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan yang Allah Ta'ala gelar sebagai golongan hamba-Nya yang bersyukur. Sidang jemaah muslimat yang dirahmati oleh Allah, saya teringat satu kisah yang berlaku di dalam kehidupan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Dalam surah An-Naml, Allah Subhanahu wa taala ada merakamkan satu peristiwa bila mana saat sekumpulan semut melihat sekumpulan manusia ingin lalu di jalan yang adanya sekumpulan semut tersebut. Maka pada waktu tersebut, semut ni bila nampak manusia nak lalu, dia akan berkata kepada kawan-kawannya, teman-temannya, marilah kita cari jalan yang lain. Kita tak nak dipijak oleh manusia. Kita tak nak ditindas oleh manusia. Kita kena cari jalan lain. Jadi pada waktu ketika itu, semut ini tidak perasan bahawasanya manusia yang jalan pada jalan tersebut adalah Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Yang mana Nabi Allah Sulaiman alaihi salam ini Allah Ta'ala berikan keistimewaan boleh dengar haiwan-haiwan bercakap. Boleh dengar tumbuh-tumbuhan bercakap. Sebab itu hari ini sidang jemaah muslimat yang dirahmati oleh Allah nak ceritakan tentang kebesaran, kekuatan, keagungan Allah. Kita tak boleh fikir daripada sudut akal fikiran. Tak mampu. Kalau kita fikir daripada sudut akal fikiran, mesti kita tak percaya. Boleh ke semut bercakap? Boleh ke nyamuk berbicara? Boleh ke pokok-pokok di sekeliling kita ni bercakap? Tapi pada hakikatnya ini tanda kekuasaan Allah yang mana Allah Ta'ala berikan kelebihan khusus buat Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Dia dengar semut-semut pada ketika itu bercakap. Kita kena cari jalan lain. Kalau kita duduk jalan ni, nanti orang akan pijak kita. Pada saat itu Allah Ta'ala jentik hati Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Bila dia ni boleh dengar semut bercakap, apa Nabi Allah Sulaiman alaihi salam buat? Angkat tangan menadah doa pada Allah dengan satu doa yang berbunyi, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya
wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni fi ibadikas salihin. Ini satu doa yang dalam surah An-Naml Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Apa sebenarnya kaitan doa ini dengan kehidupan kita? Kaitannya Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita, kalau hari ini kita ada kekuatan, kalau hari ini kita ada keistimewaan, meskipun keistimewaan kita, kekuatan kita tak adalah seperti mana Nabi Allah Sulaiman alaihi salam boleh dengar semut, tapi kita hari ini ada kekuatan. Bangun daripada tidur, Allah Ta'ala beri tangan boleh bergerak. Bangun daripada tidur, Allah Ta'ala boleh beri mulut ni bercakap. Bangun daripada tidur, Allah Ta'ala beri nampak mata ni boleh melihat sekeliling kita. Makna kata kita kena berdoa seperti mana Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Apa doa dia? Beliau ataupun baginda berdoa supaya baginda ini diilhamkan oleh Allah sifat bersyukur. Hari ini ada kekuatan, ya Allah, berikan aku ni jalan untuk aku bersyukur di atas nikmat yang engkau beri pada aku, yang engkau beri kepada ahli keluarga aku, yakni mak ayah aku, supaya aku ni dengan nikmat bersyukur. Nabi Allah Sulaiman hanya minta 2 perkara. Tak minta 20 perkara, tak minta 10 perkara, hanya 2 sahaja Nabi Allah Sulaiman alaihi salam minta. Yang pertama, apa dia minta, tuan-tuan sekalian? Dia minta supaya dia ni boleh melakukan ibadah di atas bumi Allah Ta'ala ini. Hari ini aku dapat kekuatan, mudahan kekuatan aku hari ini dapat aku melakukan ibadah padamu, ya Allah. Ada orang yang Allah Ta'ala berikan kekuatan, dia tak boleh ibadah. Rezeki makin lama makin luas, anak makin lama makin ramai, dapat duduk di kalangan orang-orang yang mewah, dapat tidur di tempat yang lena dan seronok, tuan-tuan sekalian. Nikmat Allah Ta'ala beri, tapi dia lupa nak minta. Maka golongan tersebut tidak dikategorikan sebagai golongan yang bersyukur. Perkara yang kedua, Nabi Allah Sulaiman alaihi salam minta apa? Wa adkhilni fi ibadikas salihin. Ya Allah, masukkan aku ni di kalangan orang yang soleh. Hari ni aku hidup, mudah-mudahan hari ni kawan-kawan aku, kawan-kawan yang baik. Ya Allah, mudah-mudahan apa yang aku buat ni, aku boleh bertemu dengan orang yang baik. Ya Allah, kalau aku mati hari ni, ya Allah, mudah-mudahan aku mati dengan orang yang baik. Ini minta Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, meskipun Allah Ta'ala berikan satu keistimewaan yang luar biasa, baginda ni boleh dengar pokok bercakap, semut bercakap dan sebagainya. Jadi insya-Allah puan-puan muslimat yang dirahmati oleh Allah, itu sebagai mukadimah kita untuk kita sentiasa bersyukur. Pada hari ini kita akan masuk pada perbincangan yang baru di dalam buku yang diamanahkan kepada Ustaz, iaitu apa ertinya saya menganut Islam. Jadi kita akan sambung pada poin yang ke-7. Kalau puan-puan masih ingat, pada kuliah yang lepas kita berhenti pada poin yang ke-6 pada 6 hari bulan 1 2023. Jadi hari ini kita masuk pada poin yang baru. Kita kalau nak dapat manfaat daripada agama kita, buku ni sebenarnya nak menceritakan tentang kesedaran. Apa sebenarnya maksud saya jadi orang Islam? Apa sebenarnya kelebihan kalau saya dapat Islam? Baik. Poin yang ke-7, kata pengarang kita, kalau kita nak dapat keistimewaan daripada apa yang diamanahkan oleh Allah Ta'ala, yakni agama Islam, yang ke-7, saya mestilah beriman bahawasanya urusan penciptaan undang-undang itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak harus sama sekali manusia mendahului atau membelakanginya. Apa yang dibolehkan ialah ilmuwan muslimin atau para ulama berijtihad mengeluarkan hukum-hukum daripada nas-nas syariah dalam batas-batas yang diizinkan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Wa makhtalaftum fihi min syai'in fahukmuhu ila Allah, dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib." Dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-10.
Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan dalam ayat ini yang bermaksud tentang sesuatu apa pun kamu berselisih, maka keputusannya terserah kepada Allah yang mempunyai sifat-sifat demikian, iaitulah yang dinamakan sebagai Allah sebagai Tuhanku, kepadanya aku bertawakal dan kepadanya aku akan kembali. Jadi muslimat yang dirahmati oleh Allah. Poin yang ketujuh ni kita akan dapat makna kita menganut Islam. Yang pertama, poin yang ketujuh ini pengarang kitab nak beritahu apa yang berlaku di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita tak boleh lari daripada kita kena ada satu sifat apa pun terjadi atas kekuasaan Allah. Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin. Innama arada syai'an idza an yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah Ta'ala ingin mengetahui nak sesuatu perkara, Allah Ta'ala kata jadi, maka jadilah perkara tersebut. Seperti mana kita membahaskan 2-3 hari ni, puan-puan yang dirahmati oleh Allah, tentang Isra' dan Mi'raj. Saya nak kaitkan sedikit tuan-tuan sekalian, puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Kita dengar Isra' dan Mi'raj baru-baru ni di antara satu pengajaran yang paling muslah. Selain daripada kita nak tahu perjalanan baginda Nabi, selain daripada kita nak tahu bahawa Nabi itu naik ke atas langit dan sebagainya, poin yang paling penting dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj adalah kekuasaan Allah. Bila Allah Ta'ala kata terjadilah perjalanan tersebut, maka terjadi. Itu puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Saya ulang sekali lagi, kalau kita nak tahu kekuasaan Allah, kita tak mampu fikir daripada akal. Takkan mampu. Tapi bila mana kita menayati bahawasanya Allah Ta'ala itu Tuhan kita yang berkuasa, maka kita akan terima kejadian tadi. Meskipun kejadian tadi, puan-puan yang dirahmati oleh Allah, Nabi ni berjalan hanya satu malam. Daripada Masjidil Haram sehingga Masjidil Aqsa, naik pula ke langit yang ketujuh, hanya satu malam. Kita tahu pada hari itu bukan ada kereta, bukan ada motosikal, bukan ada kereta api berkuasa laju, tak ada pada zaman tersebut. Tapi sebabkan kita fikir ini tanda keimanan, memang betul Allah Ta'ala takdirkan kepada Nabi SAW. Jadi sama juga, kalau kita nak dapat tahu tentang aku ini menganut agama Islam yang bahawasanya Allah Ta'ala itu Tuhan aku, maka kita tidak boleh lari daripada kekuasaan Allah. Baru-baru ni, puan-puan yang dirahmati oleh Allah, Ustaz ada satu ceramah di Pajam, Surau Al-Falah di Pajam. Jadi, lepas kuliah subuh ni ada seorang pakcik tua. Umur dia 73 tahun. Jalan tu dalam keadaan ketar-ketar tapi dia boleh sampai ke surau. Jadi dia kata, saya dengar ceramah ustaz tadi. Jadi saya ni adalah nak berikan sedikit sumbangan kepada ustaz, sebabkan ustaz boleh tak ustaz doakan kepada pakcik. Kenapa pakcik? Pakcik ni baru selesai daripada satu ujian yang Allah Ta'ala beri pada pakcik. Pakcik ni stroke selama 3 tahun. 3 tahun. Jadi duduk 3 tahun sebelum ni terbaring sahaja. Hospital hari itu pun lama duduk. Jadi hari ni dapat bangun, rasa satu nikmat yang sangat besar. Beritahulah kepada jemaah ustaz, kalau boleh jangan sampai Allah Ta'ala beri kita ataupun pilih kita ni di kalangan orang yang kena stroke. Dia kata. Kenapa pakcik cakap macam tu? Ustaz, kalau kita ni kena stroke, ya Allah, satu azab yang sangat berat. Pakcik rasa sendiri. Dulu kita ni ustaz, tangan kita ni bebas nak buat apa. Nak buat baik boleh. Nak buat jahat boleh. Tangan kita ni nak capai benda halal boleh. Nak capai benda haram pun boleh. Tapi pada satu saat hari tersebut, saya rasa sendiri. Tangan ni saya tak mampu nak angkat. Tangan ni saya tak mampu nak gerak. Saya nak bercakap dengan orang tak boleh ustaz. Mulut ni keras. Allah dia kata. Jadi dalam 3 tahun saya banyak muhasabah. Tolong beritahu jemaah ustaz, jangan main-main dengan kekuasaan Allah. Bahkan dulu ni saya ni tak sangka langsung saya boleh kena stroke. Sebab saya ni orang yang suka berbasi.
Saya ni orang yang suka hiking, suka panjat-panjat gunung. Mana orang kata tiap minggu dia ni orang yang fit, sehat. Tapi dia lupa yang beri kesihatan itu bukan dia. Yang beri kesihatan itu adalah Allah. Sama juga satu hari tu Ustaz ceramah di Bandar Sarujana Putra. Ada Tok Imam tu cerita, Ustaz, baru-baru ni anak saudara saya meninggal dunia 2 tahun yang lepas. Lepas meninggal dunia tu Ustaz, anak saudara saya ni mai datang dalam mimpi mak saya. Mak saya ni cerita baru ni malam tadi mak termimpi arwah. Apa yang mak mimpi malam tersebut? Mak mimpi yang pertama mai datang bau dulu. Bau. Satu bau yang busuk sangat. Kemudian mak mai datang dalam mimpi tersebut muka orang. Tengok pada dalam mimpi, ini muka anak saudara aku ni. Ini muka anak saudara aku. Mukanya Ustaz dalam keadaan dibakar oleh Allah. Menjadi kekuatan pula nak kata ini memang betul lah anak saudara aku, sebab bila datang yang ketiga dengar suara pula. Perempuan sekalian, kita hari ni kalau kita nak kenal orang, selain daripada kita kenal muka dia, kita akan kenal daripada suara. Hari ni contohnya Ustaz ceramah di sini, perempuan sekalian, ada orang duduk di Jentayu ataupun Timur, dia dengar daripada rumah, dia tahu dah, oh hari ni Imam Nasrul tengah ceramah. Sebab apa? Dia tahu dengar suara. Perempuan pun dah tahu dah, oh ini suara Imam 1, ini suara Imam 2. Oh Bilal 1 tengah azan sekarang. Sebab meskipun tak tengok muka, dia akan kenal daripada suara. Allah Ta'ala beri keajaiban. Kita boleh kenal orang ni daripada suara orang. Baik. Datang suara dalam mimpi berkata kepada mak tadi, maklum, tolonglah saya maklum. Maklum, tolonglah saya maklum. Sehingga mak imam tadi terjaga dalam mimpi, terus bingkas ambil air wuduk, ambil baca surah Yasin dan baca, niatkan buat arwah tadi. Kemudian Tok Imam ni kata, Ustaz, sampaikanlah pada jemaah Ustaz, tolonglah jaga 2 benda. Sebab kan bila arwah ni hidup, dia selalu buat 2 benda ni. Apa yang dia buat? Yang pertama Ustaz, dia tak solat. Dia tidak pentingkan solat. Solat ni dia letak benda yang paling belakang. Kadang-kadang kami ni duduk di rumah dia, kami buat bentang sejadah, marilah solat jemaah. Yang lain datang solat, dia tak ambil. Dia rasa dia ni masih lagi ada kekuasaan. Sedangkan dia meninggal pada umur 36 tahun. Anak saudara tadi, 36 tahun meninggal. Mungkin barangkali dia rasa tak apa, hari ni aku enjoy dulu. Aku baru 36, aku baru muda lagi. Mungkin barangkali mak aku meninggal dulu. Tapi tak, Allah Ta'ala tarik dia. Dia lupa. Dalam erti menganut Islam, sebenarnya kehidupan kita ni ada Allah Ta'ala yang berkuasa. Baik. Yang pertama, dia tak jaga solat. Yang kedua, apa dia buat Ustaz? Maklum, tolonglah saya maklum. Rintihan orang dalam mimpi, arwah tadi katanya Tok Imam tidak menutup aurat. Kita beraurat ni perempuan sekalian, dia tak tutup, dia cabar Allah. Sekali masuk dalam mimpi, mak tadi nampak mukanya seumpama orang yang tengah diazab oleh Allah. Sebab itu kehidupan kita ni perempuan sekalian, kalau kita baca dalam buku ni, urusan penciptaan undang-undang itu adalah hak mutlak Allah. Makna kata apa? Allah Ta'ala nak tarik nyawa kita hari ni, siapa boleh halang? Sebab itu kekuasaan dia. Allah Ta'ala nak campakkan kita dalam neraka satu hari, siapa boleh halang? Itu kekuasaan dia. Makna kata kita akan dapat feeling agama Islam bila kita mana kita faham undang-undang kehidupan dunia ni hak mutlak Allah, bukan kita yang tentukan. Justru itu perempuan yang dirahmati oleh Allah, ada satu firman Allah yang boleh menyadarkan diri kita. Allah Ta'ala cerita dalam Quran berkaitan tentang orang yang diazab dalam neraka itu keadaannya macam mana. Allah Ta'ala sebut, la yamutu fiha wa la yahya.
la yamutu fiha wa la yahya. Apa maknanya? Tidak akan mereka itu mati dalam neraka dan tidak juga mereka itu hidup di dalam neraka. Kita kupas ayat yang pendek ni. Makna la yamutu fiha. Orang yang kena azab dalam neraka itu sesekali dia tidak akan mati dalam neraka. Perempuan, hari ni kalau kita sakit contoh, orang yang kena koma sampai 3-4 tahun, kita pun baca Yasin saban tahun, saban hari, buat, ya Allah, angkatlah penyakit orang. Saya nampak derita dia sakit. Saya nampak beban dia tanggung dia sakit. Tiba satu hari Allah Ta'ala takdirkan dia ni mati. Meninggal dunia. Maka apa yang terlintas dalam hati? Ya Allah, Allah Ta'ala dah tarik satu azab beban dekat dunia, dia dah tak menanggung sakit. Sebab apa? Dia mati dah. Tapi dalam neraka, perempuan, orang tersebut yang menderhaka pada Allah, dia takkan mati. Kenapa Allah Ta'ala tak beri dia mati? Sebab Allah Ta'ala nak suruh dia rasa seksa tu hari demi hari, saat demi saat, tahun demi tahun. Dia takkan mati. Ya Allah, lamanya. Sebab itu hari ini tak berbaloi kita derhaka pada Allah. Sangat tak berbaloi. Sebab itu hari ini tak berbaloi kita ni solat dan sebagainya. Sebab yang tanggung dalam kubur nanti kita, bukan mak ayah kita, bukan anak kita. Yang tanggung kesalahan tu kita sendiri. Jadi pada hari ini, seruan daripada Ustaz, kita dah kena ada tabung akhirat. Kalau hari ini masih lagi kita tak celik, kita nak letakkan tabung akhirat dalam kehidupan dunia ni, kita takut kita mati dalam keadaan diazab oleh Allah. Ada orang makin hari dia duduk dekat dunia, dia hanya isi tabung dunia. Dia tengok tabungan dunia. Hari ni berapa duit aku? Dia pun buka Maybank tuyuk. Oh, semalam aku dah belanja RM100 dekat Ion. Kurang RM100. Hari ni aku kena top up jadi 200 baru aku dapat keuntungan. Pagi dia cek, petang dia cek, malam dia cek, dia hanya sibuk tentang tabungan dunia. Tak pernah sesekali dia tengok berapa banyak tabungan akhirat aku ni. Banyak ke tidak lagi amalan yang aku nak bawa bertemu dengan Allah. Kalaulah Allah Ta'ala bertanya kepada kesalahan aku, mana ni pelindung aku ni? Satu hari kata Imam Syekh Ali Jabir rahimahullahu ta'ala, orang yang dah meninggal dunia. Syekh Ali Jabir ni orang Arab, tapi dia banyak membesar di tanah Indonesia sehingga dia boleh cakap Indo. Satu hari Ustaz dengar ceramah dia, dia kata dia pernah termimpi, dia dah duduk dalam liang lahat. Dia kata beritahulah, muslimin muslimat yang dengar video saya ni, saya dah rasa dalam mimpi saya keadaan Allah Ta'ala beri duduk dalam liang lahat. Tempat tu satu tempat yang sangat seram, dia kata. Tempat itu satu tempat yang sempit. Tempat itu satu tempat yang takut, dia kata. Tapi bila mana dalam mimpi itu datang daripada arah kepalanya satu cahaya yang sangat terang. Bila dalam cahaya tersebut dia bertanya, siapakah kamu? Syekh Ali Jabir ni, dia kata, siapakah kamu? Maka dalam mimpi itu dia kata, akulah surah yang kau sering baca pada malam hari. Bila dia fikir-fikir apa surah yang dia baca, dia kata, saya tak pernah tinggal baca surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surah tu yang kita baru buat di masjid kita ni. Lepas Isyak kita akan baca. Kalau perempuan muslimat tak sempat datang ke masjid, buatlah di rumah. Ini pelindung kita ni. Ini bekalan kita. Tak kala kita mati nanti siapa nak lindung? Siapa nak bantu kita? Kita nak ni lah pendinding kita ni. Jadi muslimat yang dirahmati oleh Allah, poin yang ketujuh, yang pertama menceritakan tentang kekuasaan Allah. Yang kedua, dalam poin yang sama nak ceritakan tentang apa? Kita akan dapat makna kita menganut agama Islam berkaitan tentang takdir. Nombor 7 ni menceritakan berkaitan tentang takdir.
Sebab itu dalam ayat ini ada satu kalimah yang bernama fahukumuhu ilallah. Maka yang dihukumkan setiap perkara itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini puan-puan sekalian kita sedia maklum. Hari ini anak-anak kita semua sedang menduduki SPM. Yang mana dalam keadaan dewan wallahu taala alam. Ada tetamu kita pun daripada TKC hari ni, mak ayah yang daripada TKC hari ni dia duduk. Dia hantar anak dia di Dewan Peksa hari ni, dia beriktikaf sebentar, baca Yasin sama-sama, doa sama-sama dan dia dengar kuliah sama-sama. Alhamdulillah. Jadi puan-puan yang dirahmati oleh Allah, nak ceritakan kita buatlah macam mana, kita mohonlah macam mana, akhir sekali nanti takdir itu bergantung kepada keizinan Allah. Makna kata apa? Pada akhir nanti anak kita bawa satu keputusan. Ayah, mak, inilah keputusan adik. Ayah, mak, inilah keputusan akak. Kita pun tengok puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita ini beragama Islam, kita akan pandang dengan kebaikan. Meskipun keputusan itu tidak menyebelahi dengan apa yang kita nak. Tengok, ya Allah, tak ada A anak aku. Nah, ya Allah, tak ada A ni. Puan-puan yang dirahmati oleh Allah, sebab itu perkara yang Allah Ta'ala takdirkan sesuai dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sebelum Nabi naik perjalanan daripada Baitul Haram ke itu Baitul Maqdis, apa yang berlaku pada Nabi dahulu? Kematian orang yang Nabi sayang, pak saudaranya meninggal dunia. Kemudian lepas pada tu, isteri baginda yang baginda sayang meninggal dunia. Dalam masa yang sama, dakwah Nabi selama 3 tahun tidak berjaya. 3 tahun menceritakan tentang Islam tak berjaya. Orang pulaukan Nabi, nampak Nabi ada segelintir orang kafir Quraisy ni ambil kain tutup muka, tak nak nampak Nabi. Ada segelintir daripada orang kafir Quraisy nampak Nabi, Nabi ceritakan tentang Islam, dia ambil jari tutup dengan telinga. Kalau hari ni orang jadi macam tu, macam mana? Kita jadi mental, perempuan. Kalau berlaku pada diri ustaz mental. Sebab apa? Orang pulaukan ustaz. Orang tak suka ustaz. Tapi Nabi ni selama 3 tahun. Allahu Akbar. Lepas 3 tahun, apa yang Allah Ta'ala beri? Allah Ta'ala berikan kegembiraan kepada Nabi. Kegembiraan apa ustaz? Boleh bertemu dengan Allah. Boleh bertemu dengan para Nabi. Jadi imam pula kepada para Nabi di belakang ni. Adanya Nabi Adam, adanya Nabi Musa, adanya Nabi Ibrahim. Allahu Akbar. Sebab itu bila Allah Ta'ala takdirkan sesuatu, yang pertama jangan ikut perasaan dan hawa nafsu. Kalau perkara itu perkara yang tak cantik, kita dah harap comel dah ni. Kita dah susun cantik dah ni. Kita dah buat habis baik. Tiba Allah Ta'ala beri dengan keputusan yang tidak elok. Sangka baik dengan Allah. Yang berkuasa ini adalah Allah. Yang menentukan masa hadapan anak aku ni Allah, bukan aku. Yang menentukan rezeki anak aku lepas pada ni Allah, bukan aku. Maka perempuan, kalau hati yang macam ni, insya-Allah kita akan dapat nikmat Islam. Mungkin barangkali lepas pada tu dia ada kesedaran. Dia belajar sungguh-sungguh. Dia bertemu dengan tok guru yang baik. Dia bertemu dengan kumpulan-kumpulan anak-anak yang baik. Kita tak tahu. Jadi kehidupan ni kena ada takdir. Baik ya. Yang kedua menceritakan tentang takdir. Yang ketiga, dalam poin yang ketujuh ini nak ceritakan tentang apa? Yang poin yang ketujuh ni, yang ketiga, Allah Ta'ala nak ceritakan tentang konsep tawakal. Dalam ayat yang ke-10 ni, kalau perempuan lihat ada satu perkataan namanya alaihi tawakkaltu. Namanya kepada Allah Ta'ala aku bertawakal. Hari ini perempuan yang dirahmati oleh Allah, nak Allah Ta'ala takdirkan dengan takdir yang baik, kita kena bertawakal. Di antara jalan yang bertawakal, yang pertama hari ini, jangan tinggal doa.
Anak yang duduk dalam dewan tu, perempuan yang sebagai ibu yang melahirkan dia. Doa perempuan ni Allah Ta'ala direct angkat. Jangan penat berdoa, Ya Allah mudahkanlah anak aku ni, Ya Allah. Ya Allah tolong anak aku ini, Ya Allah. Ya Allah berilah kejayaan pada dia, Ya Allah. Jangan lekang berdoa. Berdoa ni perempuan yang dirahmati oleh Allah, satu masa yang tidak terikat kita dengan Allah. Solat terikat. Contohnya solat ni kalau subuh, sekarang ni dah masuk 6.15, 6.16 macam tu. Waktu subuh habis lebih kurang 7.25 syuruk dah sampai. Itu je lah waktu kita semayang. Tapi doa ni perempuan tidak terbatas waktu dia. Perempuan tengah masak boleh berdoa. Perempuan tengah bawa kereta boleh berdoa. Perempuan sebelum tidur boleh berdoa. Perempuan tengah tengok TV boleh berdoa. Makna kata ibadah doa ni Allah Ta'ala buka seluas-luasnya. Maka jangan berputus untuk berdoa. Itu konsep tawakal yang pertama. Doa kena banyak. Konsep tawakal yang kedua adalah apa perempuan yang dirahmati oleh Allah? Konsep tawakal yang kedua adalah bersangka baik. Tak jadi tawakal ni kalau kita bersangka buruk. Belum dapat lagi keputusan anak ni. Kita dah, alah anak aku tu ustaz, tak boleh pergi dia. Saya dah tahu dah ustaz. Baru ni teraya penuh tak payahlah ustaz nak berdoa tadi ustaz. Habis mulut dia, habis air liur je ustaz. Tak ada pergi ke mana lah anak saya tu. Ini bukan ada konsep tawakal. Sebab apa yang terjadi dalam kehidupan manusia, semuanya ada kekuasaan Allah. Macam Ustaz beritahu tadilah. Orang pakcik tua 72 tahun, 3 tahun menderita stroke. Dia pun tak sangka dia boleh bangun macam tu. Dia pun tak sangka dia boleh pergi surau kuat macam tu. Meskipun hari tu dia kata, Ustaz, hari ni saya gagah nak pergi ke surau. Meskipun saya ni tengah pakai pampers. Dia tunjuk. Dia buka sedikit baju dia. Nampaklah kertas ataupun apa dia punya pampers tu. Nampak. Saya pun tak sangka Ustaz, 3 tahun saya sakit, hari ni saya sihat. Mana kata apa yang disusun oleh Allah Ta'ala kadang-kadang luar batasan pengharapan kita. Kita kata anak kita tak berjaya, mana tahu nanti dia bawa berjaya. Allahu Akbar. Jadi perempuan yang dirahmati oleh Allah, konsep tawakal yang kedua, sangka baik. Anak mak boleh berjaya. Kak Long masuk dengan kaki kanan, baca bismillah jangan lupa, selawat jangan lupa. Mak akan percaya akak boleh buat. Sangka baik. Jadi bila ada sangkaan yang baik, insya-Allah Allah Ta'ala beri dengan apa yang kita sangka. Yang keempat, poin yang keempat dalam tajuk yang ketujuh ini, pengarang kita nak bawakan apa? Ada satu perkataan namanya wa ilaihi unib. Nampak Perempuan boleh garis di situ. Alaihi tawakkaltu tu kita dah kupaskan. Yang kedua wa ilaihi unib. Apa maknanya? Kepadanya aku kembali. Nak ceritakan apa? Kepadanya aku kembali. Nak ceritakan tentang ayat ini ataupun erti aku menganut Islam, mesti ada masa untuk kita bertaubat. Wa ilaihi unib ini maknanya bertaubat. Kalau perempuan hidup di atas dunia sehari tak ada taubat, perempuan takkan dapat manisnya Islam. Kalau setiap hari perempuan tidak pernah bertaubat, hati ni makin lama makin tak akan ingat Allah. Jalannya bertaubat. Ustaz, saya hari ni tak pergi ke mana. Saya tak pernah buat dosa hari ni, saya duduk rumah siap senyap. Saya tak pergi huri-huri kat luar. Saya tak pergi ambil benda-benda haram kat luar ustaz. Saya rasa saya tak buat dosa. Orang yang macam ni sama seperti mana yang dinamakan Fir'aun, Qarun dan Haman. Sebab apa? Dia merasakan diri dia mulia. Dia merasakan diri dia perfect. Dia merasakan diri dia paling terbaik. Jadi orang macam ni makin lama dia lupa. Hati dia dengan Allah Ta'ala makin jauh. Sebab dia dah menolak erti taubat tu. Saya tak nak.
Seumpama macam tu. Sebab itu kata para alim ulama untuk kita berkongsi bersama, betul lah ulama itu menyatakan jarak kita dengan masjid ini bukan diukur dengan jauhnya jarak tapak kaki ataupun kediaman kita. Tapi jarak kita dengan masjid ini diukur daripada sudut hati kita. Kalau hati kita dekat dengan Allah, sejauh mana pun perempuan yang dirahmati oleh Allah, masjid itu terletak, kita akan sampai masjid. Sebab hati kita dah dekat dengan Allah. Perempuan pergi umrah contohnya, hotel jauh tu. Berjalan kaki kadang-kadang berpeluh. Tapi kenapa perempuan boleh sampai ke masjid? Hati masa tu dekat. Hari-hari ingat Allah je. Sampai. Tapi kenapa ustaz saya pun pelik, rumah saya ni paling dekat dengan masjid. Kenapa hati saya ni tak boleh sampai ke masjid? Tangan saya ni tak sampai nak sujud kat dekat masjid ni. Kenapa? Hati kita dah jauh dengan dia. Sebab itu hari ni, elemen taubat tu memang sangat penting. Buatlah perempuan sekalian. Kalau ustaz belajar dengan Tok Guru Ustaz, dia kata taubat yang paling sesuai untuk kita buat adalah sebelum kita tidur. Kita dah buka satu hari lembaran hari ni. Contoh hari ni berapa? 20 Februari 2023. Daripada pagi nanti, lepas pada ni kita akan tempuh tengah hari, lepas sekejap lagi kita akan tempuh waktu petang, kemudian kita akan tutup dengan malam. Kita pun tak tahu berapa banyak sebenarnya dosa kita buat. Betul? Jadi tutup malam tu dengan taubat. Angkatlah takbir 2 rakaat sebentar. Bukan lama pun perempuan sekalian. Kalau kita tengok, kalau masuk Ramadan ni, biasa masuk Ramadan ni orang akan kaji bab apa perempuan sekalian? Bab tarawih. Ada 2-3 orang jemaah jumpa dah ustaz. Ustaz, MBE tahun ni buat berapa? 8 ke 20? Oh, dia kaji tu. Ustaz kata MBE buat dua-dua. Macam mana MBE buat dua-dua? 8 ke 20? Maksudnya saya tak pernah halang. Abang nak buat 8, terpulang abang. Abang nak buat 20, MBE tak pernah larang. Buatlah. Masjid tak pernah tutup. Tapi kami sama-sama hanya 8 rakaat. Dia pun okey 8. Berkira perempuan kan? Masa dengan Allah ni berkira. Sebab itu 2 rakaat taubat kalau kita nilai, kita angkat takbir sampai beri salam. Solat sunat ni biasanya tak cecah 5 minit. Sikit sangat sebenarnya masa kita ambil. Jadi sebenarnya apa alasan kita tak boleh buat? Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam surah, tak silap ustaz, dalam surah Al-Isra. Wa kana al-insanu aktsaru syai'in jadala. Manusia ni sebenarnya kenapa tak boleh sujud pada Allah, tak boleh kembali pada Allah? Sebab satu sifat manusia ni banyak berdolak dalih Allah Ta'ala sebut. Banyak beri alasan. Wa kana al-insanu aktsaru syai'in jadala. Banyak beri alasan. Itu sifat manusia. Ustaz, saya tak boleh, saya sibuk. Ustaz, saya tak boleh, saya ada appointment. Ustaz, saya tak boleh, saya ada urusan. Ini sifat manusia. Jadi perempuan sekalian, kita dah pagi sibuk dah. Ada orang lelaki memang pagi dia sibuk sampai ke petang dia bekerja, cari nafkah. Sibuk dah tu. Malam ajaklah ahli keluarga kita, bentanglah sejadah sebentar, 2 rakaat je. Solat sunat taubat. Sebab apa? Kita nak dapat elemen Islam ni. Nak dapat elemen Islam. Baik. Di antara tanda taubat kita diterima. Saya nak masuk sedikit cerita tentang taubat nak. Kita pun nak tahu. Saya ni berdoa banyak dah. Taubat selalu buat. Apa tanda kalau taubat saya diterima oleh Allah? Maka Ustaz nak petik sepotong hadis Nabi SAW. Nabi sendiri beritahu kepada para sahabat, aku tidak berhak menentukan sama ada taubat diterima ataupun tidak, kata Nabi. Akan tetapi untuk diterimanya taubat ada tanda-tandanya, Nabi kata. Nabi kata Nabi tak ada kuasa. Okey, taubat kamu diterima. Kamu confirm bersih daripada dosa. Nabi tak ada kuasa. Sebab itu kuasa Allah. Tapi Nabi kata ada tanda-tanda dia ni taubat dia diterima oleh Allah. Tanda-tandanya, yang pertama, dia merasa susah untuk melakukan maksiat. Hati nak buat, tapi anggota badan ni tak gerak. Sebab apa? Kekuatan taubat hari-hari itu menjadi pelindung dia.
Niat ada tapi tak buat. Dorongan tu ada tapi tak sampai. Sebab taubat dia tu dah kuat melindung diri dia daripada kemaksiatan. Kalau perempuan tidak ada elemen taubat, maka tidak akan dapat poin yang pertama, perempuan akan senang buat maksiat. Akan pandang orang kat luar sana sekeliling kita, orang yang senang buat maksiat ini adalah orang yang tak pernah taubat. Kita faham macam tu. Tapi kalau orang hari-hari dia suapkan kehidupan dia dengan taubat, percayalah cakap ustaz, ini kata-kata Nabi, Nabi kata kehidupan dia akan susah buat taubat, buat maksiat. Seperti mana Sayyidina Umar ibn Khattab. Sebelum masuk Islam, Sayyidina Umar ibn Khattab ni orang yang paling garang. Nampak orang yang tak selari dengan hati dia, dia ambil pedang bunuh. Nampak orang yang tak setuju dengan dia, dia pergi serang bunuh. Mana kata kehidupan ni selalu bunuh orang. Sampai satu tahap, Omar ni nak cari siapa Muhammad ni. Aku nak bunuh dia. Kawan-kawan Umar ibn Khattab ni dah takut. Kalau Omar biasa cakap nak bunuh, mustahil dia patah balik. Dia akan bunuh betul-betul. Sedangkan dia tengah cari baginda Nabi ni. Jadi perempuan, pendek cerita, orang menjentik hati dia. Ada orang berkata kepada dia, kau jangan cari Muhammad dulu. Kau cari ahli keluarga kau dulu. Sebab ahli keluarga kau pun sekarang tengah Islam. Dia pun dah jadi tertukar plan. Nak cari Nabi, dia akan cari keluarga dia dulu. Dia pun nak serang keluarga dia. Mana keluarga dia yang peluk Islam ni? Sebelum dah sampai masa dia nak cari keluarga dia, dia terdengarlah saudara ataupun sepupu dia membaca ayat kitab suci Al-Quran yang namanya surah Taha. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Ayat tu. Dia dengar ini bukan ayat yang dibuat-buat oleh manusia, dia kata. Orang Arab dia faham. Ini bukan ayat-ayat yang dibuat oleh manusia. Siapa baca tu? Umar kata. Saya baca, kata saudara dia perempuan sekalian. Bila sepupu dia kata, itulah dia ayat yang dibaca, dia kata, aku nak berjumpa dengan Muhammad sebabkan dia dapat hidayah daripada ayat tersebut. Boleh jadi cerita ni perempuan yang dirahmati oleh Allah, kalau anak kita ni hati keras, kalau ahli keluarga kita ni tak nak kepada Islam, kalau mak ayah kita, hatta mak ayah kita ni tak setuju apa yang kita bawa daripada Islam, perempuan banyak baca surah Taha untuk dia. Ambillah implikasi daripada pengajaran yang berlaku dalam kehidupan Umar ibn Khattab. Lepas dia masuk Islam, dia tutup semua maksiat yang dia buat, Umar ni. Dia dah buang sifat-sifat nak bunuh orang tanpa sebab. Dia jadi orang yang paling mulia di sisi Nabi SAW. Atas asbab apa? Atas asbab dia bertaubat. Yang kedua kata Nabi, orang yang ada tanda-tanda bertaubat itu siapa? Dia merasakan di dalam hatinya bahawa kegembiraan itu terasa jauh dan kesedihan itu terasa dekat. Saya ulang sekali lagi, tanda taubat kita diterima. Di dalam hati kita ini, kegembiraan dunia tu kita dah letak perkara yang paling jauh. Kita letak dalam hati kita ni kesedihan yang mendekatkan diri kita dengan Allah. Makna kata apa? Hati orang yang bertaubat ni dia dah rasa hidup dengan Allah. Orang lain enjoy, orang lain masih lena dengan dunia, orang lain yang masih terikut menjadikan hamba kepada dunia. Hati dia ni dah tak ada dah benda tu. Hayya 'alas salah. Dengarlah orang azan. Hati ni memanggil. Aku kena tinggal sekejap dunia ni. Aku kena pergi masjid, aku kena ambil wuduk, aku kena sembahyang. Perempuan sekalian, insya-Allah minggu depan kita ada kuliah duha muslimat contoh. Kita dengar, terpanggil hati ni. Pukul berapa tu akak buat kuliah duha? Macam biasa pukul 9.30 sampai pukul 10.30. Okey kak, saya nak datang. Hati ni memanggil. Itu tandanya taubat kita Allah Ta'ala dengar. Berbeza dengan orang yang tidak bertaubat, bila mana dipanggil oleh Allah, diseru oleh Allah,
Allah Ta'ala mengharapkan belas sujud mereka itu pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi hatinya dah tertutup. Tak boleh pergi. Saya ni sibuk memanjang. Tak apa, kakak pergilah. Tak apa, saya tak pergi kot. Benda-benda macam ni, saya tak kot. Hati dah tertutup. Itu melambangkan dia kurang bertaubat pada Allah. Faham? Jadi yang kedua, tanda taubat kita akan dapat rasa daripada hati. Kak, orang belakang rumah kita ni sakit, mari sama-sama kita ziarah. Okey, saya nak pergi ziarah. Sebab dia faham, bila mana kita menziarahi orang sakit, para malaikat akan mendoakan kita ni. Mendoakan keampunan buat kita. Kita yang ziarah orang, Allah Ta'ala berikan kebaikan buat kita. Hatta hari tu kita tak hulurkan bantuan RM1 pun dekat dia. Hanya kita kata, Kak, mudah-mudahan akak cepat sihat. Akak cepat sembuh ya. Saya doakan sama-sama akak cepat pulih. Hanya cakap macam tu. Keluar daripada rumah, kata Nabi, Allah Ta'ala arahkan para malaikat, doakan keampunan buat orang yang pergi ziarah tadi. Hatinya hidup. Baik. Mana kata dalam poin yang kedua ni, bila Allah Ta'ala buka peluang kebaikan, jangan cepat-cepat dulu tutup. Usaha dulu buat. Kalau ustaz, cik saya je buat kerja ni, orang lain tak ada apa, jangan. Kita tak nak macam tu. Kita nak bila Allah Ta'ala buka peluang kebaikan, buatlah dulu. Biarlah orang lain tak nak buat. Sebab kita bukan buat sebabkan manusia. Kita buat sebab dia. Betul perempuan sekalian? Orang lain tak nak buat, lantak dia lah. Kita buat ni sebab Allah. Kalau perempuan nak dapatkan pujian dengan manusia, sebab itu kadang-kadang kita tak boleh istiqamah. Buat hari ni, esok tak buat. Sebab apa? Kita nak pujian manusia. Hari ni saya buat benda ni, ustaz, orang tak puji sedikit pun dengan saya. Nampak? Esok malam nak buat, ustaz. Perempuan sekalian. Kalau orang tu buat kerana Allah, dia pedulikan manusia, dia akan buat. Baik, tukar niat pada hari ni ya. Yang ketiga, tanda taubat ni ada 6 perkara. Yang ketiga, dia selalu mendekati orang-orang baik dan menjauhi orang-orang jahat. Sebab itu astaghfirullah selepas solat tu, perempuan sekalian selitkanlah astaghfirullahalazim. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku. Selitkan dalam hati. Kau hadirkanlah orang yang baik, orang yang engkau redha dalam kehidupan aku. Selit. Sebab itu seorang mak ayah, bila mana nak nikahkan anak dia, dia sangat berdebar. Tak 2-3 orang lah jumpa mak ayah yang nak nikahkan anak, hantar borang ni, dia berdebar. Tak, saya ni risau. Kenapa abang risau? Apa yang abang risau ni? Dah nak dapat menantu ni, apa yang abang risau? Saya risau sangat anak saya ni makin lama makin jauh dengan Islam. Kalau orang lain pimpin dia. Apa bang, sangka baiklah bang. Saya dah bagi yang terbaik. Lepas pada ni saya tak boleh nak masuk campur dah. Dia ada suami dia. Saya harap sangat-sangat suami dia ni orang yang Allah Ta'ala redha. Mak ayah risau pun pasal. Anak yang dia asuh, anak yang dia suap, anak yang dia beri makan, anak yang dia pernah mandikan. Satu hari nanti orang ambil anak dia, macam mana keadaan anak? Kalau balik ke rumah tidak pernah sekali. Kalau bertanya khabar pun tak pernah sekali. Dulu anak dia ni lah yang dia suap, dia beri makanan dan sebagainya. Satu hari orang lain ambil. Tak balas budi dia. Sebab itu dalam kehidupan kita nak supaya kita ni Allah Ta'ala hadirkan dengan orang-orang yang baik. Dapat menantu-menantu yang baik. Dapat cucu-cucu yang baik. Dapat suami-suami yang baik. Dalam hati, kena cari dan kita kena minta pada Allah. Jalan ni macam mana? Taubatlah. Dalam taubat tu mohon ya Allah, dekatkan diri aku dengan orang baik dan jauhkan aku dengan orang jahat. Kalau Allah Ta'ala dah beri satu pusingan ataupun satu suasana orang yang baik datang pada kehidupan akak-akak sekalian, tolong jangan buang orang-orang tersebut. Ini tanda taubat kita Allah Ta'ala tengah dengar. Yang keempat, dia juga menganggap bahawa harta dunia yang banyak itu sedikit dan memandang amal akhirat yang sedikit itu banyak. Kata baginda Nabi SAW, yang keempat tanda taubat kita diterima,
orang itu akan menganggapkan harta dunia ini bukanlah segalanya. Kan bermaksud kita ni tak boleh kumpul harta. Boleh. Dalam Islam pun tuntut kita ni ada harta. Nabi pun tuntut kalau kita mati ni mesti ada harta untuk anak, isteri kita, keturunan kita. Supaya dia ni kalau mati dia tak menagih-nagih kat orang. Nabi suruh. Memang kita kena ada harta. Kita keperluan harta tu memang betul. Tak boleh lari. Tapi jangan sampai jadikan harta itu segala-galanya. Sampai soal nak baca Quran tak sempat. Sampai soal nak berdoa tidak sempat. Sampai soal nak bersedekah tidaklah lagi suka. Kita tak nak sampai tahap macam tu. Kumpul harta dalam masa yang sama kita beribadah. Kumpul harta dalam masa yang sama beri sumbangan kat orang susah. Kumpul harta dalam masa yang sama infak kepada jalan Allah. Kita nak macam tu. Jadi perempuan, kalau ada hati macam tu, perangai macam tu, tanda taubat kita Allah Ta'ala dengar. Yang kelima insya-Allah, sebelum kita berhenti, hatinya selalu disibukkan dengan ketaatan kepada Allah dan tidak menyibukkan diri dalam mencari rezeki yang sudah dijamin olehnya. Saya ulang sekali lagi, orang yang tanda hatinya Allah Ta'ala terima taubat, hatinya disibukkan dengan ketaatan kepada Allah dan tidak menyibukkan diri dalam mencari rezeki yang sudah dijamin olehnya. Jadi sebab itu perempuan yang dirahmati oleh Allah, depan ustaz ni berbeza masing-masing rezeki. Kalau kita nak cerita daripada akak yang paling ujung sampai akak paling belakang ceritakan tentang rezeki, mesti episod-episod cerita tu berbeza. Ada yang depan ustaz ni rezeki dia daripada wang ringgit, kaya. Ada di depan ustaz ni rezeki daripada kesihatan, sihat. Mungkin yang kaya tu sakit. Mungkin yang tak kaya ni sihat. Ada di depan ustaz ni rezeki dia daripada anak. Meskipun dia sedang-sedang, kaya pun tidak, miskin pun tidak, tapi ada anak. Ada orang yang di belakang sana, kaya pun ada, sihat pun ada, tapi tak ada anak ustaz. Jadi kita menyebutkan tentang rezeki ini ditentukan oleh Allah. Jadi kita usaha jangan sampai perkara tersebut menjadikan amal ibadah kita ini di belakang. Kita tak nak macam tu. Kita nak hari ini cerita tentang rezeki. Kita pertama, kita kena mentaati perintah Allah dahulu, sibukkan dengan ketaatan dahulu. Pak rezeki, usaha dan kita serah pada Allah. Kita nak macam tu. Jadi hati yang disibukkan dengan ketaatan. Seorang ulama tasawuf yang namanya Al-Imam Ibnu Atha'illah As-Sakandari. Kata beliau, perempuan sekalian, di antara tanda Allah Ta'ala murka kepada hambanya. Di antara tanda Allah Ta'ala murka kepada hambanya. Apa tandanya? An yaj'al syughlahu fima la yu'nihi. Allah Ta'ala akan sibukkan dia dengan perkara yang tidak bermanfaat daripada sudut agama. Saya ulang sekali lagi, kata beliau, di antara tanda Allah Ta'ala murka kepada hambanya, Allah Ta'ala akan sibukkan dengan perkara yang tidak bermanfaat daripada sudut agama. Hari-hari dia ni Allah Ta'ala sibukkan dengan perkara yang lara. Sampai tak ada masa dah dengan Islam ni. Jadi ini tanda Allah Ta'ala murka. Perempuan yang dirahmati oleh Allah, bila Allah Ta'ala murka, tolong jangan kita mati sebelum taubat. Kalau hari ni kita dah nampak, ustaz, adalah dalam diri saya ni benda tu, hari ni kena taubatlah siap-siap. Cepatkan bertaubat. Kita tak nak Allah Ta'ala murka dalam keadaan Allah Ta'ala tarik nyawa kita. Wal'iyazubillah. Yang terakhir, yang nombor 6. Selalu menjaga kata-kata, selalu bertafakur kepada keagungan Allah dan selalu menyesal dengan kemaksiatan yang pernah dilakukannya. Nombor 6 ni tanda hati kita Allah Ta'ala terima taubat. Yang pertama, mulut kita ni Allah Ta'ala pelihara. Satu hari, Mu'adz ibni Jabal, sebelum nak berpisah dengan Nabi, Mu'adz ni bertanya pada Nabi SAW. Wahai Rasulullah, apakah nasihat yang kau berikan pada aku hari ini? Maka Nabi keluarkan lidah baginda Nabi. Keluarkan lidah baginda Nabi dan Nabi sebut, Kuf alaika hadha ya Mu'adz.
Wahai Muaz, tolong jaga benda ni. Keluarkan lidah, jaga benda ni. Mana kata Nabi kata, hari ni nasihat aku pada kau Muaz, jaga lisan kamu. Kerana ramai orang yang masuk ke dalam neraka disebabkan anggota ini. Puan sekalian, orang yang kadang-kadang terasa hati dengan kita sampai sekarang, bukan sebab dia pernah bertumbuk dengan kita. Bukan sebab kita pernah pancitkan tayar dia. Bukan sebab kita pernah tebang pokok dia. Kadang dia berasa hati dengan kita sampai ke hari ni sebab lidah kita je. Tahu tak? Sebab kita pernah perli dia. Sebab kita pernah caci dia. Sebab kita pernah hina dia. Kesan dia tu sampai ke hari ni. Sebab itu Nabi kata jaga lidah. Jagalah lidah. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah Ta'ala gambarkan kepada Nabi SAW, pandanglah ke kiri kamu, wahai Muhammad. Dan kiri, Nabi pandang kiri. Nampaklah sekumpulan manusia yang tengah keluarkan lidah, ambil bara api, potong. Keluar, tarik lagi lidah, ambil bara api, potong. Tarik lagi lidah, ambil bara api daripada neraka, potong. Tak berhenti. Jadi Nabi SAW bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapakah golongan ni? Maka Jibril menjawab, inilah golongan bila hidup kat dunia, dia tak jaga lidahnya. Suka fitnah orang, suka menzalimi orang, suka mencaci orang, suka menghina orang. Sebab itu hari ni, kalau kita nampak cermin, perempuan mesti kalau kat rumah semua ada cermin tak? Kita hantar kat kereta pun ada cermin sebenarnya. Betul? Tak ada lagi lah kereta hari ni tak ada cermin. Semua akan ada cermin. Baik, kalau pandang cermin perempuan sekalian, tolong pandang seluruh anggota badan kita. Daripada rambut kita, hujung rambut sampai hujung kaki. Tolong pandang sekejap. Pandang ni untuk apa Ustaz? Pandang dan lihat mana anggota badan kita yang banyak buat kebaikan, mana anggota badan kita yang banyak buat keburukan. Tengok mata dulu. Oh, mata saya ni Alhamdulillah tak suka tengok benda-benda tak elok. Telinga saya ni Alhamdulillah saya tak suka orang cakap negatif kat saya. Allah Ustaz, sangkut kat mulut. Maka hari itu perbanyakkan jagalah mulut. Nak jaga mulut ni memang benda yang susah. Sebab apa? Akan dihasut oleh syaitan. Akan dihasut oleh kawan-kawan tak baik. Kalau kita tengok cerita TV pun, kita akan terkesan. Kalau ada filem-filem yang bercakap benda tak elok, kita pun kadang-kadang tengok mula-mula, lepas tu dengar, masuk dalam hati. Bila berlaku dalam kehidupan kita, kita tak sedar, kita reflect seperti mana kita tengok cerita. Sebab itu hati-hati. Mulut ni kena jaga. Jaga macam mana? Banyakkan zikir. Zikirlah banyak perempuan sekalian. Allah ke, la ilaha illallah ke, banyak zikir yang Allah Ta'ala dan Nabi SAW tuntut. Subhanallah. Contohnya sebelum ni kalau kita balik ke rumah daripada masjid kosong. Kadang kita menyanyi je banyak. Tak? Menyanyi je banyak. Mungkin lepas pada ni perempuan sekalian, daripada masjid ke rumah kita, aku nak habiskan Subhanallah. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Kalaulah Allah Ta'ala takdir mati, aksiden hari itu, kita lega. Lafaz yang terakhir adalah Subhanallah. Kalau kita mati pada hari itu, kita lega lah. Kalau kita mati dalam keadaan mulut ni, Allah, pumpai cerita benda tak elok. Allah, kalau mati dalam keadaan tu, apa yang terakhir kamu cakap? Contohnya malaikat cerita. Aku berkata aib orang. Aku menghina mak ayah aku. Aku menghina isteri dan suami aku. Aku tak suka pada anak aku. Allah. Takut itu kalam yang terakhir. Jadi jaga mulut. Yang kedua kata Nabi dalam poin yang sama, sentiasa bertafakur tentang keagungan Allah. Sebab itu hari ini para alim ulama, apa yang terjadi dalam kehidupan dia, dia akan kembali pada Allah. Ada seorang ulama tu perempuan sekalian, dia tengah minum air yang dijamu oleh tetamu. Tiba hari itu dia minum air dalam keadaan dia sendiri rasa air tu tak sedap. Sahabat lain ni perempuan sekalian ni pun dia rasa minum. Nampak kalau dia tak sedap ni kita tahu daripada muka dia sikut sedap. Tapi ulama tadi perempuan sekalian, bila mana ditanya oleh tuan rumah tadi, macam mana sedap ke air yang saya buat? Lebih kurang cerita macam tu. Dia sedap, air ni sedap.
Tak. Balik daripada ziarah tadi, paman sekalian, sahabat ulama ni semua cerita benda yang sama. Saya rasa air tadi tak sedap, wahai Amirul Mukminin. Saya rasa tak sedap air tu. Kenapa kamu kata sedap? Wahai, dia kata, sahabatku, air yang kamu rasa tak sedap ni di atas dunia, itulah air yang paling sedap. Sebelum kita meminum satu minuman yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kahfi, minuman yang daripada air api neraka Allah. Oh, maknanya dia kata dia minum air itu, dia pandang Allah, ini air lagi sedap daripada Allah Ta'ala beri air daripada api neraka. Seperti mana yang Ustaz dengar kuliah duha pada minggu lepas, Ustaz Rozi ada cerita kan? Minuman daripada neraka, kalmuh liyashwil wujuh, bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Ustaz Rozi ada cerita. Satu minuman yang daripada api neraka. Jadi makna kata apa yang berlaku di sekeliling kita ni, kena tafakur kepada Allah. Mungkin barangkali kita minum air rasa tak sedap, Allah Ta'ala nak beri tanda kepada kita, taubat dulu sebelum kamu minum lagi tak sedap daripada air itu. Allahu Akbar. Jadi tafakur kepada Allah. Yang terakhir, selalu menyesal dengan kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Poin yang terakhir hari ini, tanda taubat kita terima, kehidupan kita kena selalu menyesal dengan kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Cerita tentang kemaksiatan yang pernah kita lakukan, perempuan sekalian, hari ini kena bersyukur pada Allah. Kalau Allah Ta'ala buka satu persatu aib di atas dunia, termasuklah dari Ustaz. Ustaz rasa tak tahu mana tempat Ustaz nak menyuruh. Malu. Kalau Allah Ta'ala buka aib satu persatu kita ni. Hari ni orang tak nampak aib kita. Nampak tak? Orang nampak tudung Acik ni, oh ini tudung Siti Khadijah ni ke. Ni tudung Nelofa ni. Cantik dia pakai. Contohnya lah, orang nampak luarannya. Tapi kalau dalaman kita, aib kita, orang takkan tahu. Kalaulah Allah Ta'ala buka hari ni aib, nampak dekat skrin kita ni, apa yang kita buat, apa yang pernah kita lakukan, tak tahu mana kita nak lari. Betul kan? Jadi sebelum Allah Ta'ala paparkan pada Yaumul Mahsyar, pada padang mahsyar nanti, kena menyesal. Sebab itu cerita tentang Nabi Adam dan Iblis. Kita tahu dah, Nabi Adam ni Allah Ta'ala usir daripada syurga disebabkan makan buah daripada pohon. Allah Ta'ala kata jangan dekat, jangan makan. Tapi Nabi Adam buat. Keluar daripada syurga. Iblis sama juga, duduk dalam syurga. Tapi diusir oleh Allah Ta'ala daripada syurga sebab tak sujud pada Adam. Tak nak dengar perintah Allah. Cumanya beza Nabi Adam dengan Iblis ni, keluar daripada syurga, Nabi Adam menyesal. Berdoa betul-betul pada Allah. Jadikan dakwah pada hari itu nak baiki orang. Beza Nabi Adam. Tapi beza Iblis ni, dia keluar daripada syurga, dia tak menyesal. Bahkan dia riak, dia takabur. Tak apalah. Aku berjanji, aku akan hasut hamba-Mu sampai hari kiamat nanti. Takabur pula. Jadi sebab itu dua golongan ni Allah Ta'ala beri perumpamaan. Orang yang buat maksiat, dorongan hawa nafsu bukan disebabkan takabur, dia akan diampunkan. Tapi orang ataupun golongan hamba Allah Ta'ala yang buat dosa, lepas pada tu dia takabur, dia sombong, dia riak seumpama iblis, tempatnya di dalam neraka. Sebab itu Nabi tutup pada poin yang keenam, kena menyesal dengan maksiat. Jangan bangga dengan maksiat. Jadi perempuan sekalian, sebelum Ustaz tutup, ada tak soalan? Soalan tak berhenti ke berapa ni? Nak berhenti dah ni. Itu soalan juga. Ada ya? Okey, kalau tak ada, Ustaz rasa setakat ni sajalah kuliah duha kita. 1 jam lebih dah kita sama-sama di sini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan segala urusan kita. Apa yang kita dengar ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala izin terpahat di dalam hati kita untuk kita sama-sama berubah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah Ustaz tutup majlis kita pada hari ini. Kita buat sedikit doa selamat buat anak-anak kita yang hari ini menduduki peperiksaan SPM pada hari yang pertama dalam ujian bertulis. Perempuan pun pernah rasa SPM macam mana dah? Ustaz pun pernah rasa, perempuan sekalian. Pernah rasa ujian SPM ni memang debar. Debar dia lain macam, perempuan sekalian. Jadi sama-samalah hari ini
selaku ibu dan ayah, kita sama-sama buat sedikit doa selamat buat anak-anak kita insya-Allah. Astaghfirullahalazim. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين تابع التابعين لكم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح والدينا ومعلمين وذوي الحقوق علينا أجمعين، وخصوصا إلى هذه النيات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من الناجين والفائزين والمتفوقين في كل امتحان في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا إلى يوم القيامة
إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال، إنك سميع الدعاء يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل الخير، وجعلنا من أهل البركة، وجعلنا من أهل المغفرة، وجعلنا من أهل العبادة، وجعلنا من أهل الجنة الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, pimpinkanlah hati kami untuk sentiasa mentaati-Mu, ya Allah. Dekatkanlah kami dengan-Mu, ya Allah. Hampirkanlah kami dengan rumah-Mu, ya Allah. Dekatkanlah kami dengan golongan yang Engkau redha, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada golongan yang Engkau murkai, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah ketenangan kepada anak-anak kami, ya Allah. Berikanlah ilham kepada mereka, ya Allah. Permudahkanlah segala urusan mereka, ya Allah. Kami terima dengan hati yang redha dan terbuka atas ketentuan-Mu, ya Allah. Tentukanlah kepada anak kami dengan ketentuan yang baik, ya Allah. Kurniakanlah kepada mereka hati yang tenang. Kurniakanlah kepada mereka rezeki yang halal. Kurniakanlah kepada mereka hati yang sentiasa mentaati perintah-Mu, ya Allah. Dekatkanlah mereka dengan golongan yang Engkau redha, ya Allah. Jauhkanlah mereka daripada golongan yang Engkau murkai, ya Allah. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih semua pada yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.